Inilah doktor bersyukur kerana dapat bersama dengan pelajar-pelajar adik-adik tingkatan 4. Doktor rasa kamu pernah jumpa kot? Pernah. Tak payahlah cerita benda yang sama nak cerita ni. Awak cerita ke depan. Okey? Boleh? Tapi walaupun benda yang sama, kita akan ulang supaya kita lebih ingat. Dan setakat ingat tak guna, tapi kalau kita amalkan dan praktikkan. Baik. Sama sekali, doktor rasa sonok dan juga sebenarnya Cikgu Indah kontak doktor. Kamu kena faham, kena tahu. 2-3 minggu lepas untuk minta doktor jumpa dengan kamu semua. Jadi doktor kata tak dapat sebab doktor busy sangat. Okey, hari ini petangkan dan mesyuaratkan Jabatan Kesihatan esok sampai Jumaat di Melaka. Sebab kursus untuk pastikan pelajar-pelajar sekolah ni tak ada talasmia. Macam mana nak buat seluruh Malaysia ni. Okey, minggu lepas pergi Pahang. So, tapi oleh kerana fikirkan adik-adik sekolah Semenjaya, so doktor adjust balik pagi ni, okey, dan datang untuk kamu. Sebab okey, saya amat concern dan amat caring tentang kesihatan dan isu semasa remaja ni. Okey, untuk pengetahuan semua, saya kenalkan diri saya balik. Nama Dr. Muhammad Firdaus bin Ujang. Kamu boleh panggil Dr. Firdaus. Asal Seremban Negeri Sembilan, dilahirkan di Ampangan, membesar di Ampangan, dan saya ni orang Ampangan. Okey, orang lama. Okey. Kalau tahu Ampangan tu, itulah tempat saya. Sekolah menengah pun di sini. Okey, belajar 7 tahun medical KUIA 7 tahun. Okey, dan alhamdulillah dah bekerja 5 tahun. InsyaAllah bulan 9 ni sambung pakar 4 tahun lagi. Itu sebablah Dr. Try datang juga. Ya, ini dah bulan 6, 7, 8. So ada 2 bulan doktor datang juga sebab mungkin ini kali terakhir doktor berjumpa dengan pelajar-pelajar sekolah menengah Bangsa Semenjaya dan juga pelajar-pelajar di daerah Seremban. Okey. Sebab juga saya nak tinggalkan korang semua, tapi tak apalah, nak kena sambung belajar dulu. Kenapa? Kerana doktor adalah doktor yang menjaga kesihatan remaja dan sekolah di daerah Seremban. Okey. Siapa sahaja pelajar di dalam sekolah di daerah Seremban, okey, masalah kesihatan semua, fizikalnya, mental, emosi dia, psikologi dia dan sebagainya adalah di bawah doktor punya unit. Jadi doktornya ada unit. Unit doktor terdiri daripada 10 orang doktor seluruh daerah Seremban. Dan untuk pengetahuan kamu, doktor kena terangkan ke kamu supaya kamu rasa bertuah, bersyukur dan beruntung kerana dapat datang pada pagi ni. Tahniah sebenarnya. Okey? Sebab apa? Zaman doktor dulu, okey, 13 tahun lepas semasa tingkatan 5, doktor tak pernah jumpa seorang doktor pun datang ke sekolah. Okey? Tak ada seorang doktor pun yang datang adalah IK bagi ceramah denggi. Doktor ingat lagi. Okey? Doktor nak sharing tu, doktor tak cakap ceramah merokok semua ni, nak sharing. Dia cerita untuk remaja supaya kamu sihat dan cergas. Doktor ingat lagi masa tingkatan 2, kaunselor buat ceramah denggi. Jadi doktor malas, asyik dengar denggi, asyik dengar denggi. Maka fly lah petang tu 3 orang. Ni tak datang kan? Kaunselor kata, siapa yang tak datang, saya ambil nama bagi kat pengetua. Ni main cakap ni, tak ada apa-apa. Minggu depan tu, okey, kena panggil. Dah cuak dah ni. Saya ada 3 orang kawan rapat ni. Okey, kita orang fly sama-sama tak pergi. Dia panggil masuk bilik pengetua, dah ada bar dah ni. Doktor ni doktor baik, satu kali tu je buat tak datang. Skema lah, orang kata skema sikit. Skema tapi nakal dalam senyap. Okey. Okey, macam tu masuk. Masuk kat situ, dah ada ramai orang ni nak ramai. Pengetua tu, kalau doktor cakap, kamu kenal Mufti ni 9 sekarang, tak Yusof. Pengetua, ya, masuk. Dia tanya, asal tak datang ceramah? Macam-macam alasan lah saya pergi. Ada kerja sekolah apa semua. Jadi dia kata tak ada alasan, kenalah rotan sekali kat tapak tangan. Okey, itulah pertama kali dan terakhir. Doktor ni pun, dia cakap, doktor faham remaja macam mana. Dan masa form tu juga ingat lagi seorang ustaz. Okey, rambut taklah panjang sangat, jenis rambut tebal ni. Dia buat spot check.
baik ni cikgu tu, dia baik. Lepas tu dia check, dia tarang rambut dia ni. Hari Jumaat dah tu dia berkorang ni. Lepas tu dah lah pergi sembahyang Jumaat, duduk kat belakang je dekat dinding supaya orang tak nampak nak otter ni lepas sembahyang Jumaat. Bila otter orang ni gunting rambut ni, dia ni kena tarang rambut ni. Cakap. Tapi doktor ambil benda positif. Daripada tu lah sekarang apa doktor dah jadi? Doktor bagi balik ceramah denggi kat cikgu-cikgu dan juga pelajar-pelajar. Malah bukan ceramah aja, tetapi pesakit yang nyawa-nyawikan sebabkan denggi, ni orang ni, okey, yang selamatkan dan yang cuba ikhtiarkan supaya sihat. Moralnya adik-adik sekalian, apa yang kamu dapat di sekolah ni bukan kesannya sekarang, kesannya akan datang. Itu sebab kalaulah dibuat macam-macam program aktiviti datang, okey, sebab inilah peluang yang pertama dan terakhir kamu akan dapat maklumat tersebut yang boleh membantu diri. Sekarang kamu tak rasa, masa akan datang. Banyak pengalaman doktor nak cerita, itu doktor ni cerita sendiri. Orang lain macam-macam. So kerja doktor pergi jumpa budak-budak sekolah. Dulu doktor bagian bedah. Kalau orang dekat hospital sedang, kalau orang sakit appendix, pernah kena appendix? Appendix sakit kat perut itu, okey, saya yang operate, potong. Okey, setengah jam. Dia tidurkan itu, lepas tu potong 10 cm, potong-potong dan boleh balik 3 hari lepas tu. Itu. Tapi doktor rasa doktor tak nak jadi macam tu. Doktor nak selamatkan dan nak nasihatkan adik-adik sekalian balik ke Seremban. Okey, nak jumpa pelajar-pelajar dan adik-adik di daerah Seman. Sebab saya dulu macam kamu semua. Saya datang daripada Seremban, air sama juga kita minum dari Sungai Terip, beras pun sama yang kita makan dekat Seremban ni. Jadi kenapa kita tak boleh jadi orang? Okey, dan doktor jumpa ramai budak-budak secara face to face dalam program dan aktiviti doktor dan kita akan share. Okey, jadi itulah. Dan dalam 2 bulan lagi doktor akan tinggalkan you all semua. Okey, untuk sambung balik pakar, InsyaAllah ambil pakar perubatan kesihatan remaja. Okey, dalam 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, dah jadilah. Doakanlah. Sebab apa adik sekalian? Okey, kamu kena sedar okey, remaja sekali. Dan apa yang kamu ada sekarang ni takkan ada pada masa yang datang. Jadi kita sharing. Doktor saja tunjukkan video tadi sebab apa? Supaya kita nampak sekarang ni kita kalau makan lebih-lebih, kalau nampak tadi sampai suap orang tu tidur sumbat. Kat tempat lain tak ada makan. Okey, kamu bersyukur ke tak? Okey, dan macam-macam lagi. Dan doktor letak gambar, doktor tahu tak ni gambar kat mana ni? Mesir, piramid. Siapa pernah sampai? Pernah? Siapa pernah pergi overseas sejauh Mesir ataupun London, UK? Bukan nak jobor bab Katin 9, bukan. Tapi doktor nak bagi tahu kat kamu, okey, tanamkan semangat hidup kita ni adik-adik, jauh boleh pergi. Bukan duduk setakat merempit kat dataran Senawang. Okey, doktor lepak dengan budak-budak ni. Saya rasa saya ada terserempak seorang dua malam tadi dekat dataran ke dekat Senawang. Okey, tempat tak perasan siapa. Okey, saya lepak. Jadi saya tengok perang PL, alah, banyak lagi benda boleh buat. Jadi ada sekalian seronok je jalan ni. Piramid kita ada 120 kat Mesir. Ada satu yang menjadi keajaiban dunia, iaitu piramid Giza yang pertama ni. Sebab apa? Dia punya bentuk. Dan mereka kata bila letak nasi, buah-buahan apa dalamnya, lepas 4-5 hari, buah dan nasi tu tak basi. Okey, ni dia orang buat kajian. Dan banyaklah pengalaman. Okey, kalau kamu tak nak pergi piramid pun, doktor pasti kamu dah besar, nak hidup senang ke nak hidup susah? Senang. Jadi dari sekarang lah kamu kena cipta dan rentakkan hidup kamu. Okey, faham ya? Okey, apa yang paling penting dalam hidup? Apa? Duit? Apa yang paling penting? Okey, badan yang sihat dan cergas. Ada sekalian, dalam hidup setiap manusia, yang paling amat penting adalah badan yang sihat. Okey, kalau tengok gambar ni, kalau lelaki nak jadi sado, jadi tough, fit, ada? Okey, pergi gym. Saya pergi gym. Maka jumpalah budak-budak form 3, form 4, form 5 kan, walaupun sekeping papan tapi dia bersemangat. Angkat dumbbell tu 10 kilo tu, sekian-sekian lah dia angkat. Tapi bagus, semangat tu ada. Okey,
Dan doktor yakin ramai di kalangan kamu ni nak membentuk badan macamnya. Betul tak? Jaga kesihatan bagus. Kalau malam-malam tu pergi kompleks sukan, jogging. Ada kan di kalangan kamu jogging dan pergi gym. Doktor jumpa ramai budak yang exercise itu. Bagus sangat-sangat. Okey? Jadi sihat. Kalau perempuan pun jadi sihat. Nampak ceria, nampak sihat. Dan kesihatan ni bukan saja pada fizikal tetapi pada mental. Doktor nak share satu benda. Doktor campur-campur sikit. Bulan lepas doktor ada pergi satu sekolah. Sekolah di Seremban lah ni. Dirujuk oleh seorang cikgu. Okey, pelajar ni dia dah cuba beberapa kali tingkatan 5. Dah cuba beberapa kali. Apa dia? Makan Panadol 20 biji, 3 biji. Nak bunuh diri. Mental yang tak sihat ni. So doktor jumpa. Kamu rasa kenapa tindakan dia macam tu? Sebab dia clash. Gelak. Gelak. Ini dia yang terjadi. Sebab ramai zaman sekarang dia suka berkapal-kapal, berkasih sayang, cinta. Cinta itu manis. Kalau doktor nak cerita bab cinta remaja ni 1 jam lebih lagi, tak payah cerita. Tapi nak cakap kat sini, oleh kerana mental tak kuat, maka dia clash. Sebab dia dah berkapal sejak form 4 dengan ex-student sekolah dia 2 tahun. Okey, dan sampailah lelaki itu dah berubah, jadi baik dan sebagainya. Allah Akbar. Dah lama lepas tu, lelaki itu ada awet lain. Jadi dia ni rasa upset. Dia tak boleh menerima. Jadi dia nak di-clashkan, maka dia ambil Panadol 20 biji, cuba nak bunuh diri tapi tak mati. Okey? Sayang kan tak mati. Okey? Kelakar dengar. So doktor dalam hati lah gelak. Sudah tak mati, nak bunuh diri tak reti. Okey? Cerita. Bukanlah lawak kan. Lepas tu doktor jumpa. Lepas tu balik. Bila balik 2 jam lepas tu cikgu tu call balik budak tu baru makan lagi 20 biji. Nak buat macam mana ni tu? Doktor bawa lah ke hospital. Jadi dia masuk ke hospital, maka doktor pakar sakit mental pun datang jumpa dan tengok. Okey, dia ada sekalian ramai ya remaja sekarang mengalami masalah mental. Kamu nak kena mental ke? Nak. Tapi doktor yakin kalau kita buat saringan, kamu ada ciri-ciri. Betul tak? Jadi kaunselor mesti boleh detect. Okey? Itu kamu kena tahu. Okey, badan yang sihat dan cerdas. Pelajar sekalian, doktor ulang balik ya. Mungkin lepas kamu dah form 4. Setiap manusia tu dia adalah sama. Kalau kamu rasa handsome, macho, rambut pacak-pacak apa semua kan, okey, kamu rasa lawa, make up letak gincu 2 inci semua, rasa lawa, sebenarnya dia ada sekalian tak ada beza. Okey, kita hanyalah macam ni, ada otot-otot saja kalau buang kulit tersebut. Jadi tak ada beza di kalangan manusia tu. Apalagi kalau dibedah siasat dan belah. Okey, semasa doktor jadi pelajar perubatan, doktor selalu main dengan apa? Mayat. Okey, tahun pertama je masuk bilik mayat, main dengan organ dia, potong-potong apa semua-semua tu. Okey, yang dah mati 20 tahun. Okey, semasa bekerja hospital, buat postmortem dan pernah buat postmortem berapa kali. Ini nak share dengan kamu ya. Kamu pernah dengar pasal postmortem? Pernah. Okey. Postmortem wajib dilakukan ke atas mayat dalam beberapa keadaan. Ni antara 3 yang doktor pilih relevan dan sesuai dengan kamu. Okey. Yang pertamanya adalah apabila kamu merempit. Doktor tengok ramai sangat Jumaat malam. Doktor saja jalan-jalan lah. Kadang saja blok-blok aku rasa nak langgar je. Sorry. Okey? Saya dah cakap member ni kalau dia jatuh, patah, jalan je, jangan tengok. Patut tak yang tu? Patut ke tak? Dia tolong selamat. Tak payah. Okey, kejam pun tak payah doktor. Okey? Okey? Jadi, kamu merempit 4-5 orang. Tiba-tiba melompat 3-4 ekor kucing, kamu akan mengelak, terlanggar dan tercampak masuk dalam longkang, innalillah, mati, selamat. Mayat kamu tu akan dibawa ke hospital untuk di postmortem. Bagi doktor, maksud postmortem ni diracik-racik, nanti doktor cerita. Okey? Jadi sesiapa yang mati, okey, meninggal dalam kemalangan, tak kisahlah
apa sekalipun keadaannya, mesti dan wajib dibedah siasat postmortem. Oleh sebab itu, kamu jangan jadi calon untuk postmortem dengan merempit secara sukarela. Sebab kesan dia teruk ya. Pelajar sekalian, ni pengalaman dia. Seorang mayat akan datang dan letak depan. Ni table, dia letak kat sini. Doktor tak boleh tunjuk video sebab benda ni semua 18 atas ya, 18 PL. Okey, tak ada bawah 18 ada tengok. Letak kat depan. Okey, ada seorang assistant dan doktor. Perkara pertama yang doktor akan buat adalah ambil kain buruk tutup mata dan muka dia. Sebab takut-takut potong garang, terbeliak lah mata garang, tenanga mulut garang. Dan pun melompat. So tak payah nak tengok muka tutup. Kalau dia terbiak pun tak apa. Okey? Sebab kita akan pergi dalam sangat. Dan keduanya, selepas dah tutup tu, minta pisau. Asisten bagi pisau. Buat satu line daripada ujung telinga ni sampai ujung telinga ni. Nampak satu alur, ambil dah pahat dan umpil. Umpil dan nampak dah boleh tarik. Kita akan tarik kuat-kuat kulit kepala dia. Nampak tengkorak, maka dihulurlah oleh asisten satu gergaji mesin macam welding, tapi kecil. Dan di welding lah daripada ujung ni 360 dan ambil pahat besar sikit dan penukul ketuk. Dan kopik crack bunyi dia. Nak kasih nampak otak, maka nampaklah otak yang pink. Oh sedap ni, doktor ni ganas sebenarnya. So kita ambil otak tu, tarik keluar. Kita cabutlah otak tu daripada kepala dan kita timbang berapa kilogram. Boleh jual sekilo RM20 buat otak sup, otak manusia. Okey? Nak? Okey? Kita timbang sebab nak tengok berat dia normal ke tak. Dan kita simpan. Lepas tu kita, doktor dah habis minat kat otak ni, minatlah kat badan ni pula. Okey? Bedah daripada sini sampai ke bawah pusat. Kita ambil kacip dan potong tulang rusuk ni. Kita tarik dan ambil esophagus dan trakea dia. Kamu dah belajar sains. Kita tarik, keluarkan sampai ke usus dia. Kita ikat, potong dan kita racik satu-satu jantung, hati, peparu dia. Okey? Tak ada belas kasihan dia. Cincang macam tu je. Sebab kita nak tengok ada masalah pendarahan ke, ada kuman ke, ada apa dekat dalam tu. Maka dah sudah tu ni cerita sini ya. Kita akan gaul, masukkan dalam satu balbi dan kita masukkan semua dalam rongga perut dan kita jahit. Okey, maka nampaklah normal. Otak yang kepala tengkorak yang kosong ni letaklah gabus, kita tutup balik jahit. Jadi serahkan dekat mak ayahnya, anak pakcik, mak makcik, uruskan lah. So nampak real, nampak macam tak ada apa-apa, tapi dalam habis. Okey, ni doktor cakap awal supaya kamu jangan jadi calon macam ni. Ngeri dan sian. Doktor tengok sian. Tapi itulah kerja doktor, tak boleh ada perasaan kesian kat orang. Kalau ada kesian dalam hal ni tak boleh buat kerja. Nak tak jadi macam tu? Kalau nak, bolehlah jadi calon mengempit ataupun memandu. Confirm. Tak apa doktor, mak ayah saya boleh tarik mana-mana YB ke apa? Tak boleh. Ini arahan undang-undang dan polis. Tak boleh sama sekali. Menangis air mata darah pun tetap kena postmortem. Doktor sendiri berdoa janganlah aksiden. Okey? Sebab dah tahu nasib. Kedua, mati lemas. Fras-fras pergi terjun kat Taman Tasik tu, terapung-apung. Kena postmortem juga. Bunuh diri. Macam tu lah. Telan 20 biji tapi tak mati. Lompat daripada tingkat 2 tapi tak mati. Sial. Okey? Tuhan masih sayangkan dia lagi. Kadang kelakar tau. Okey, apalah budak-budak ni kan. Itulah yang terjadi. Banyaklah pengalaman doktor. Okey, kalau kita tengok ni organ apa ni? Kita kenal sikit organ kita, pelajar sekalian. Peparu. Manusia ni organ dia dah spesifik. Ini peparu kanan. No. Peparu ada dua. Satu kanan dan kiri. Yang ni adalah normal ke tak? Apa beza yang ni dengan ni? Merokok. Bijak. Sesiapa yang merokok, kalau doktor belahlah dada dia, peparunya adalah warna hitam berkeladak macam ni. Okey? Sebab nikotin dan asam dah penuh. Oleh kerana dah berkeladak macam ni, kalau kamu perasan, kamu lari dah cepat mencungap dan mengah. Okey? Dan cepat rasa letih.
Sebab oksigen tak dapat nak ni. Ini apa ni? Jantung dan otak. Okey? Jantung letak kat dada, otak letak kat kepala, bukan kat lutut. Okey? Orang selalu kata otak kau ni kat lutut. Ada yang ngaku otak lutut? Tak ada. Dan doktor tak pernah operate orang kat lutut jumpa otak. Tak pernah. Okey? Otak kat kepala. Sebab Tuhan dah jadikan otak ni complicated. Dan dia banyak fungsi dia kat kepala. Ada sekalian pelajar sekalian, organ ni ada satu. Andai kata kamu merokok dan rosak, paru rosak, kepala rosak, otak rosak, tak ada tukar ganti. Mak ayah kamu, doktor, tolonglah anak saya ni, saya demakan otak sebelah saya untuk anak saya ni. Boleh? Tak boleh. Mak tu doktor cek otak tu mental waras ke tak? Okey? Sebab tak buat di orang. Kamu nak kalau doktor beli mata kamu sebelah lah 2 juta ringgit, 2 juta nak? Nak bagi kat patient? Tak nak. Tak nak. Tahu pula kamu, doktor belilah sebelah kamu punya paru ni, bagi dekat orang yang pesakit paru. Nak? Tapi kamu tak jaga pun paru dan jantung kamu ni. Daripada kamu tak jaga, baik bagi saya, bagi orang yang lebih menghargai dan menjaga. Fikir-fikirkan. So ada sekalian, manusia ni sempurna dan kompleks serta complicated. Beza tak seorang manusia dengan kucing? Beza dari segi fizikal. Jadi kita kenal diri kita dulu. Manusia berasal daripada sperm. Bagus. Pelajar perempuan expert bab ni. Form 3 bab 4 sains dah belajar. Okey, siapa ambil bio? Okey, bagus. Doktor cerita detail sikit supaya kamu faham. Pelajar sekalian, setiap manusia berasal daripada sperm dan ovum. Kena dengar elok-elok. Sperm datang daripada lelaki, bukan daripada perempuan. Ovum datang daripada perempuan, bukan daripada lelaki. Okey, tak ada penukaran. Siapa kat sini pernah tengok sperm? Angkat tangan, jujur lebih bagus. Okey, doktor suka tanya ni pada remaja. Okey, kalau 100% kata doktor saya tak pernah tengok, tak pernah, nampak sangat temberang. Sebab remaja sekarang ni dia suka main satu permainan. Yang zaman dulu kan tak terkenal, tapi sekarang semakin famous. Okey, permainan disabut dengan main sabun. Doktor dah cakap tahu orang. Ramai yang suka main sabun, habis lux dia, palmolive-nya, detolnya, klorok, habis semua bagai. Okey, sebab dia nak belajar bio. Macam mana lah itu proses kejadian manusia. Mana dia main sabun dekat mana? Dekat toilet lah, dekat ni ya. Doktor cakap ini remaja biasa terjadi. Okey, yang perempuan diam, dengar je. Okey, tak faham. Okey, sebab doktor nak terang ni. Bila kamu main sabun, okey, siap ada setengah sekolah, terutama sekolah asrama ni, bukan nak buka, saya tak nak cakap sekolah mana, tapi doktor lepak dengan budak-budak dan doktor jumpa pelajar-pelajar, dia ada cerita permainan sabun ni dijadikan satu pertandingan. Okey, ni betul. Siapa yang paling lama menang, dan yang paling jauh 2 kilometer dia menang. Tak tipu. Ini bukan doktor nak goreng-goreng, tak, ini dia orang cerita. Di setengah sekolah dia panggilnya permainan lawan pedang. Itu dia. Doktor expert dah bagian dengan orang macam-macam. Sini tak tahulah ada ke tak, tapi ada. Salah sekolah, satu sekolah di Senawang, tak nak cakap sekolah mana, dia bercerita. Diorang ni suka main lawan pedang, 3-4 orang sekali. Tak payah cakap lah sekolah mana. Ada guys sekalian, bila kamu main sabun, bila nak ejaculate, kamu boleh, saya ejaculate, nak tembak, kamu boleh rasa 3, 2, 1, pum, meletup keluar. Okey? Bila keluar, ada tak di kalangan kamu yang dah standby dengan satu botol, takap dan kadah, simpan, letak dalam peti ais, cakap adik, kau jangan usik ni, mahal, abang nak jual RM500. Ada tak? Tak ada buat dia orang. Sebab apa? Okey? Sebab sperm tu tak bernilai. Dan kalau dalam Islam, memang Allah dia cakap manusia itu terjadi daripada setitis air mani yang hina dan keji. Realiti dia betul.
Kalau kamu main sabun keluar, kalau benda tu bernilai macam emas keluar, bersinar-sinar macam emas, kamu akan tadah dan simpan elok-elok. Cakap ke adik, jangan, takut dia terminum, okey? Bahaya, okey? So simpan. Okey, doktor nak cakap sini pengajarannya adalah manusia ni terjadi daripada setitis air mani yang hina. Okey, hina sangat kita ni. Tetapi disebabkan perkahwinan yang sah antara seorang suami dan isteri, maka sperm tersebut diletakkan di tempat yang mulia, iaitu rahim seorang ibu. Kamu tahu tak, sekali shoot, okey, dalam tu dikeluarkan average, ya, dalam sains 300 juta sperm. Bukan 300 je, 300 juta. Banyak ke tak? Banyak. Dan sperm tersebut akan berenang-renang, okey, dalam kolam renang. Kita ni seorang perenang yang bagus. Berenang-renang dalam kegelapan mencari ovum. Okey? Mencari ovum, dan dalam perjalanan tersebut ada yang mati syahid sebab tersedak air dan lemas. Okey? Ini dah kecil. Supaya kamu faham sains tu. Ramai yang mati syahid. Ada yang kata dia dah somput, dia tak nak jumpa ovumnya. Kau pergilah dulu. Okey? Kan saya sompet, saya sampai. Macam tu. Jadi hanya beberapa ribu je yang sampai dekat fallopian tube. Dan daripada berapa ribu tu dia kena menggerudi pula ovum tu. Ovum tu dilindungi oleh 3 lapisan. Okey? Dan itulah yang digerudi. Hanya berapa yang berjaya masuk? 1. Maka daripada 300 juta tu pelajar sekalian, hanya 1 berjaya masuk. Hebat tak yang seekor tu? Hebat. Okey? Dan yang 1 tu siapa? Siapa? Kita semua. Yang hidup sebagai manusia ni adalah yang seekor yang hebat tu. Tetapi bila semakin besar, dia menunjukkan ketidakhebatan diri dia. Itu silap. Dan merosakkan dia. Itu sebab doktor cerita awal-awal. Okey? Dan dikandung sedek ibu tu 9 bulan 10 hari. Dikandung bawa ke hulu ke hilir. Pergilah Tesco, Selamat Jaya lah. Pergi Jasco dan sebagainya. 9 bulan 10 hari tak pernah seorang ibu, bang, saya mengah lah nak shopping raya ni, orang ramai. Dan nak kena beratur. Kita keluarkanlah baby ni kan 2 jam lagi saya sempat balik masuk. Tak ada. Tak dibuat dia orang. Poin dia dari sekalian, seorang ibu bawa anak yang ke mana-mana. Tetapi bila dah form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, ditinggalkan ibu kat rumah. Mak ditinggalkan, ayah tidak diendahkan. Dah besar putah lagi. Ini kena ingat. Kita kena sentiasa ingat. Okey, ibu kita, okey, mengandung kita tak pernah sesaat cicirkan kita. Jalan-jalan terkeluar masuk tak ada. Okey, dia sentiasa bawa. Okey, doktor kita realiti. Tapi ramai pelajar-pelajar yang tak kisahkan nasihat mak ayah. Sempena ibu semalam. Doktor nak tanya, siapa yang sambut hari ibu semalam? Ada yang nak tahu? Ada tak? Hari ibu bukan semalam, hari bapa. Ada tak? Bagus. Jujur, siapa yang sambut bagi hadiah kat ayah apa semua? Jujur. Tak ada turun tangan. Okey? Semalam doktor sambut hari jadi mak, doktor teringat ibu. Dia beli kek, lepas tu cium bagi hadiah dan sebagainya. Doktor tak boleh sambut hari bapa sebab bapa doktor dah tak ada 4 tahun lepas. Sedih. Dulu sebelum dia meninggal, boleh sambut hari bapa dan hari ibu. Adik-adik sekalian, hargailah ibu ayah. Sebab awet kalau hilang, balak kalau hilang boleh dicari ganti. Tapi kalau mak ayah hilang tak sama dengan mak ayah asal. Kadang kita ni lupa. Bila ada mak ayah depan mata kita tak hargai, bila hilang baru tahu. Okey? Begitu besarnya kehilangan tersebut. So bila dah 9 bulan 10 hari dikendong di ibu tu, ini pengalaman doktor. Maka tibalah masa dia nak bersalin. Bila nak bersalin, seorang melahirkan seorang baby tu, kamu rasa senang ke tak? Dia hembus sekali terkeluar. Tak. Doktor kena cerita kat kamu ni. Doktor sambut beratus-ratus baby dah. Okey? Salah satu pengalaman doktor masa kat hospital Sedang dulu. Okey? Kita suka cerita ni walaupun dengar banyak kali. Okey? Maknya tu anak sulung. Dia nak lahirkan anak sulung. Anak sulung ni susah sikit adik-adik sekalian.
nak lahir sebab dia first time lahir. Jadi teknik dia menghembus tu tak kena lagi. Okey? Jadi hospital tu husband friendly. Husband friendly ni bapak boleh tengok mak dia melahirkan anak. Okey? Jadi adalah seorang abang ni, isteri dia nak bersalin askar, kan nak tutup lah. Nampak tough, nampak fit, macho lah. Doktor, boleh tak saya tengok isteri saya melahirkan anak sulung saya ni? Boleh, tak ada masalah. Silakanlah masuk. Tapi abang ni boleh tahan ke? Saya biasa benda ngeri-ngeri ni. Askar, Allah. Biasa benda ngeri ni, tak takut apa semua. Okey, tak apa, dalam hati aku tengok macam mana. Okey, dia masuk. Bila dia masuk, okey, sabar dulu, tak? Okey, bila dia masuk, mata mak dia tu puas lah, menjerit, nak push. Doktor duduk kat bawah ni semua tu, dia duduk sebelah. Jadi pesan kita, bang, kalau dia sakit, tolong beri semangat suruh terang kuat-kuat. Maka makin lama dia beri semangat, sayang, terang. Muka dia pandang semangat kat bawah sebab dia ngeri nak tengok muka isteri dia tu yang sakit. Bila baby nak keluar, itulah jeritan paling kuat. Dia jerit paling kuat. Si suami tengok anak nak keluar, baby dia pun nak keluar. Ini dia dah pening, mata jatuh, dia pengsan ke lantai. Ini cerita benar. Sebaik nurse yang duduk sebelah tu cepat sauk. Okey, doktor dah pengsan dah ni kan. Bawa duduk. Dalam hati aku ni lah yang kuat ni kan. Yang kuat. Okey, dia dah tak boleh ni, tak boleh tahan. Okey, itu sebab dengan lelaki-lelaki ni, kalau kamu rasa kamu otai, kamu ni apa semua, tak ada makna ni. Sebab dua benda. Doktor selalu cakap dengan remaja ni, yang mana yang ganas-ganas lah, bajet ganas lah, konon. Okey, tapi dah hati ada taman okey. Kamu, selagi kamu tak tengok orang aksiden dan bedah postmortem, selagi kamu tak tengok orang yang bersalin, tak payah bajet ganas. Kamu tak sanggup, okey, tengok benda tu. Okey, lagi ganas doktor ni, nampak je lembut tapi lagi ganas. Hati kering, lah tak ada. Okey, yang tu. Sebab nak melahirkan anak bukan senang. Itu sebablah ada sekalian, hargai ibu kamu. Ada yang meninggal bila terang tu. Doktor ada pengalaman kawan, doktor tak ada, sebaik selamat. Okey, yang mak dia mati bila melahirkan anak. Sedih. So kamu ni dah selamat. Dan dicium-ciumlah adik mak ayah kamu sampai besar, sampailah kamu dewasa, ada baby. Okey, tapi sekarang zaman kita nak cium. Doktor nak tanya ni, nak ajar sikit dia attitude kamu ni. Hargai mak ayah. Siapa yang setiap hari sebelum pergi sekolah salam cium tangan mak dan ayah dia cium pipi? Angkat tangan. Tak ada. Cium tangan, angkat tangan. Tak ada. Cium tangan dan cium pipi, angkat tangan. Tak ada. Siapa yang sini pernah cium awek dia, angkat tangan. Ada tu. Ada. Selalu cium badak dia, angkat tangan. Ini yang silap mentaliti adik-adik sekalian. Okey? Sejak kamu lahir baby sampailah kamu kanak-kanak, awek kamu tak pernah cium kamu. Balak kamu pun tak pernah cium kamu. Mak ayah kamu yang cium. Doktor, jujur doktor cakap, daripada doktor sekolah rendah sampailah ke hari ini, okey, doktor akan salam cium tangan mak ayah dan cium pipi walaupun depan kawan-kawan. Ada orang kata, ya apa kau ni manja-manja, lantak lah, kan mak ayah aku. Macam tu lah. Cium awet apa dia, cium ni tak boleh pula. Oh hai, kan. Macam tu. Sebab apa dia sekalian, kalau kamu sakit, kamu susah, orang pertama yang akan datang dan ambil berat siapa? Mak ayah. Ni nak cerita bab cinta ni panjang, topik dia senang, tapi doktor cerita based on experience tau. Sebab doktor jaga orang kat hospital, jaga budak-budak umum macam kamu semua ni, doktor dah jumpa ramai. Okey, ramai sangat. Salah satu pengalaman, tak apa cikgu saya campur-campur. Salah satunya masa di hospital Sedang dulu. Ni bab cinta sikit. Seorang remaja umur 18 tahun, 19 tahun, lelaki, handsome, macho, belajar college. Tak payah cakap apa dia tak pernah buat, apa dia tak pernah main. Sebab dia macho, handsome. Petik sekali awek datang. Okey? Dia masuk ke ward tersebut kerana kaki kanan dia kudung dan kena potong. Syazwan nama dia,
tinggal kat ujung. Ingat lagi. Okey, belajar kat kolej di Kajang. Bila kami kata kena potong lagi sampai atas, dia punya sedih dan mengamuknya dalam waktu campak segala-galanya, dia tak boleh terima hakikat. Anak sulung mak ayah bercerai, adik dia 4 orang. Dok ingat dia sebab besar cerita dia. Dan dia menangis-nangis tak boleh menerima. Doktor tanya kenapa? Dia tak boleh, kenapa saya, kenapa ni? Lepas tu mungkin silap saya. Kamu tahu tak malam kejadian ya? Dia accident pagi. Malam kejadian dia bawa awek dia balik rumah. Dia, kawan dia tak ada. Maka dia main lah. Dia kata banyak round bang, saya main. Dia open, doktor dah tahu. Bila pagi tu dia hantar awek dia balik asrama. Lepas dia hantar awek dia balik asrama, dia naik motor sampai kat satu simpang 3. Maka dia telah dilanggar oleh bas dan terselit di bawah bas tersebut. Kaki kanan dia hancur. Potong, nasib baik tak mati. Okey, ini ingat jadi pengajaran kamu. Sebab tak kena kat kamu lagi. Okey, maka kaki dia kena potong. Hilang segala-galanya dan nasib baik tak mati. Sebab apa yang saya kata, Tuhan masih sayang lagi bagi Chan dekat awak untuk berubah. Dan Alhamdulillah dalam wad, dia tanya dengan saya, tanya dengan nurse macam mana nak start semayang balik, nak start tu semua. Alhamdulillah. Saya sebab dengan kita ni dan tengok dia berubah bagus. Bila kita buat round, kita tengok dia tengah baca buku-buku asas ya? Yang ni, dan akhirnya dia setuju untuk potong balik. Okey, dan pakai kaki palsu dan nampak dia semakin ceria dan berubah. Adakah kamu nak berubah setelah perkara tersebut jadi? Terlambat. Jadi fikir-fikirkan sebelum buat sesuatu. Mungkin Tuhan, mungkin kawan tak nampak, mak ayah tak nampak, tapi Tuhan nampak. Dia kalau nak bagi cash. Okey, banyak ada pengalaman doktor tengok. Sebab doktor share dengan kamu. Okey? Maka lahirlah seorang baby tersebut, comel dan ni sebagainya. Okey, doktor nak tunjuk satu video. Video ni dah tengok selalu, tapi tengok lagi sekali ya. Doktor terangkan supaya kamu faham. Okey, video kelahiran baby ni. Okey. Okey, ni proses yang doktor cerita tu macam mana sperm Kamu dah pernah tengok tapi doktor akan terangkan sebab kamu dah form 4, kamu dah belajar bab 4 Okey, menarik. Doktor sini pun suka tengok video ni. Siapa yang belajar bio akan lebih faham kalau kamu tengok tu. Ini adalah video seorang baby yang terbentuk. Okey. Ini adalah di dalam uterus rahim. Kalau kamu tengok sekeliling ini, ada apa? Sperm ini yang dalam 300 juta sperm berenang-renang mencari. Okey, ini adalah fallopian tube. Permukaan fallopian tube berbulu-bulu sebab dia nak sapu keluar ovum tu nanti. Okey, ini adalah ovum. Ini adalah ovum. Hanya beberapa ribu je. Ini 3 lapis yang saya cerita. Lapisan pertama, lapisan kedua, ketiga kat dalam. Yang lain nak masuk tak boleh. Bila sektor dah masuk, lain semua tak boleh masuk. So, nukleus daripada sperm dan ovum akan bercampur. Kamu belajar DNA genetik, pernah belajar mitosis, meiosis, inilah proses dia di mana genetik akan mendouble.
kan, fertilize over, akan disapu oleh bulu-bulu ni ke dalam uterus. Andai kata kalau dia tersangkut dekat sini, maka kandungan tu dinamakan kandungan luar rahim dan perlu dibuang, operate, buang, tak boleh dibiarkan. Ini kamu bayangkan, ni perjalanan setiap kita daripada seekor sperm ini perjalanan kita. Okey, ini proses organ membentuk, kamu tengok. Okey, pada mulanya tak ada langsung rupa seorang manusia. Ini bentuk apa ni? Nampak macam bentuk kuda laut, betul. Ada ekor, ada kepala, yang berdengar ni apa? Jantung. Okey, ni ekor, ni kepala. Okey, ni jantung, laju. Dengan denyutan tu laju sangat. Ni ekor. Manusia tu ada ekor sebelum ni. Tengok muka macam alien. Okey, kita ni muka first macam alien. Tapi Allah sempurnakan kejadian manusia itu menjadi seorang bayi. Kita tambahan. Okey, ini dalam rahim ibu. Kita semua dalam rahim ibu. Dan baby itu memang main-main. Setiap hari dia ada main-main, lepas tu dia tidur, lepas tu dia main-main, dia tidur. Okey, kalau kamu tengok dia pusing-pusing, ni tali pusat. Ada setengah baby yang tali pusat dia terbelit leher dan mati. Sebab terjerut leher dia, mati ya. Jadi kita ni selamat dengan ini semua. Jadi 19 Februari maka sempurnalah kejadian manusia tersebut dan lahirlah di kandung seorang ibu. Okey, dan akhirnya lahirlah menjadi seorang baby yang comel. Okey, itulah doktor tunjuk ni supaya kita refresh. Okey, perjalanan diri setiap daripada kita. Inilah. Dan bila kamu dah sampai umur 16, bermaksud kamu selamat. Seorang baby yang lahir je, masa dia selamat. Betul tak? Setuju tak doktor-doktor? Dia selamat semua proses ni. Bukan senang nak hidup ni. Itu nak jadi baby. Dan bukan lagi susah bila dah jadi remaja nak hadapi kehidupan. Okey, dan dewasa. Jadi dah besar, jadi baby, main Donald Duck. Pandai makan telikai, makan macam-macam. Jadi baby so cute. Dah tengok ya, kanak-kanak umur 4-5 tahun sian dia suka tengok. Jadi sekolah rendah dan akhir jadi remaja. Usia macam kamu. Dan dalam usia remaja 1001 cabaran hidup. Betul tak? Macam-macam cabaran dan masalah. Okey, di sini kamu perlu orang untuk bimbing. Kamu rasa kamu dah besar, kamu dah hebat, salah doktor kata. Sebab emosi, psikologi dan perkembangan fizikal kamu sedang membesar dan kamu perlu support daripada parent. Kalau tak ada parent, family tak ada, family cikgu ada, kaunselor ada, semua ada. Carilah jalan ya, macam mana nak menyelesaikan masalah kamu. Okey, jadi membesarlah daripada kecil ke atas. Ni doktor nak tunjuk ketinggian, bukan nak tunjuk daripada lelaki jadi perempuan, bukan. Jangan ramai juga yang doktor jumpa sekarang ni yang lelaki tukar jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Okey, yang doktor jumpa. Jadi adakah kita bersyukur? Tanya diri sendiri. Daripada apa yang doktor cakap ni, adakah kita bersyukur? Okey, orang yang bersyukur dia menjaga diri dan kesehatannya dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Kalau kamu kata bersyukur, tetapi kalau kamu
smoking. Okey? Mengapa kamu rosakkan? Bermaksud kamu tak bersyukur. Sebab kamu rosakkan apa yang ada dalam badan kamu. Maka kita pergi ke tajuk smoking yang kamu tengok ni. Okey? Ini adalah pesakit COPD. Okey? Kita kenal dulu apa itu rokok. Kamu pun tahu macam-macam jenis rokok. Rokok adalah satu bahan campuran. Dalamnya pelbagai bahan kimia. Okey? Dan perokok tu ada yang perokok aktif. Sesiapa yang merokok dinamakan perokok aktif. Okey, dia hisap. Itu aktif. Dan 90% daripada perokok berisiko mendapat kanser peparu. Tadi kita dah tengok macam mana peparu punya roman ya. Siapa yang merokok 90%. Kalau ada 100 orang perokok, 90 orang tu akan dapat kanser atas risiko. Okay, so kamu merokok, kamu perlu tahu bahawa kamu adalah 1% daripada 90 orang tu. Sekarang tak nampak, tapi akan datang. So kamu dah mencalonkan diri kamu daripada calon-calon pesakit kanser. Okey? Perokok pasif adalah orang yang tak merokok, tetapi dia duduk sama-sama dengan kawan-kawan yang merokok. Maka dia hirup asap rokok kawan dia. Okey? Sedut 75% asap rokok. Risiko dapat penyakit kanser tu adalah sama malah lebih daripada perokok. Ini kena ingat. Siapa tak merokok, kononnya aku tak merokok, aku sihat. Tapi kamu duduk sama dengan kawan-kawan yang merokok, maka kamu akan dapat risiko lebih tinggi daripada orang merokok. Maka bila kamu lepak dengan member, pastikan nak merokok jauh-jauh. Jangan sembuh asap kau dekat aku. Buat macam tu. Saya memang macam tu. Kalau lepak dengan kawan, lepak dengan siapa. Okey? So ingat dua perokok jenis ni. Tembakau mengandungi nikotin. Dalam rokok curut sentel. Sentel tu sentel. Sentel tu orang tua dia. Pernah tengok cerita Piramli tak? Dia pakai daun tu dia sentil dia punya gigi tu. Sampai ada cerita tu dia tertelan pula sentil tu kan. Dia pun mabuk. Okey, sebab dia tertelan tembakau. Okey, cerita Piramli. Tak tahu cerita apa. Dia ada satu cerita sebenarnya tadi. Okey. Paip rokok daun ni semua ada tembakau. Okey. Dalam asap rokok ada 4,000 bahan kimia. Kamu hisap sepam asap itu ada 4,000 bahan kimia. Okey. Dan 200 ada racun. Nikotin adalah satu benda yang merangsang dan ketagih. Tahu ke tidak, WHO Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyatakan bahawa dalam 2030, kita 2013, 10 juta orang akan mati setiap hari sebab merokok. Okey, ini kes betul ni, baby merokok di Indonesia. Dan jangan sampai peringkat kucing. Cikgu, doktor suruh gambar ni. Gambar 2 ekor kucing, yang seekor ni cover lain, seekor ni merokok. Ni nampak macam kat sekolah macam ni lah, cover lain kan. Okey. Antara kandungan rokok ini macam-macam kamu tengok. Ada bakterinya, ubat nyamuk, okey, racun tikus. Maksudnya semua racun ni kalau kamu merokok, dia masuk dalam badan kamu, telah meracuni badan kamu sendiri. Okey? Dan kamu kena faham, bila asap tersebut masuk dalam peparu, ada 2 peringkat dia buat. Peringkat pertama, nikotin dan bahan racun tu akan bunuh peparu kamu, yang menyebabkan peparu tak dapat nak serap oksigen dengan sepenuhnya. Okey? Dan sel peparu yang dah rosak tu akan bertukar menjadi kanser. Keduanya, apabila dia masuk dalam darah, akan membuatkan darah itu pekat dan bergumpal dan menyumbat salur darah tersebut. Itu 2, kamu kena faham. Okey? Kita tukar duduk. Ketagihan, kesan-kesannya dekat otak, mulut, jantung dan sebagainya. Okey, akhirnya mati Okey. Ini adalah kanser mulut akibat rokok. Ini mata, ini mulut, ini berlubang kanser. Kanser ni dia makan. Okey,
Jadi sesiapa yang merokok, kamu boleh dapat kanser macam ni. Okey. Nah, kalau nak kamu punya rupa yang handsome tu jadi hilang macam ni, teruskanlah merokok. Okey. 20 batang rokok sehari boleh ada risiko 2-3 kali stroke dan mati. Okey. Siapa yang merokok gigi jari jadi kuning, itu kita cek. Badan pakaian bau busuk, bibir hitam, cepat beruban, kulit berkedut. Ni kita boleh detect, tengok. Biasa kalau seorang doktor dia tengok, dia boleh detect apa benda yang ada ya. Jika tak merokok, kamu akan sihat. Semua penyakit akan terhindar. Okey. Dapat tumpu perhatian dan berjaya dalam hidup. Okey. So adik-adik sekalian, kerajaan dan Kementerian Kesihatan aktif untuk memastikan masyarakat kita bebas rokok dan stop. Terutama yang di kalangan remaja. Nak berubah ni datang daripada diri sendiri. Doktor sekarang ni sedang handle salah satu sekolah di area Ampangan. Kita buat stop smoking program dan alhamdulillah ada dalam 20 orang Form 3, Form 4, Form 5 lelaki yang telah berjaya menurunkan rokok dia, dan ada 5 orang dah stop daripada Form 4 dan Form 5. Sebab apa? Sebab dia tak nak jadi macam ini. Dan dia dah ada tanda bengah. Doktor pergi bercamping dengan dia naik Gunung Asi. Doktor dah sampai atas, dia tercungap kat bawah. Ni bukan nak goreng, nak sembang, ni betul. Okey, sekolah tu ajak doktor pergi naik Gunung Asi dengan Form 4, Form 5 dia. Pergi. Okey, dia orang tercungap. Bajet cover lah nak tunggu member apa semua. Padahal tercungap. Okey, sebab memang. Jadi kita ada program. Kalau kamu betul-betul nak stop tapi kata tak boleh, sebenarnya boleh. Apa yang tak boleh adalah cara kamu tak kena. Okey, cara dia perlu strategik dan juga perlu ada step. So kamu boleh pergi dan hubungi cikgu, boleh hubungi doktor yang in charge sekolah ni untuk tolong kamu semua. Kamu boleh pergi Klinik Kesihatan Senawang nak jumpa doktor remaja, doktor sekolah, dia akan tu kamu akan berhubungan dengan dia. Okey, dia akan ajar. Okey, doktor tak boleh ubah diri kamu, kamu sendiri. Tapi kalau dah sakit, sendiri mau tanggung. Okey, maka pesakit yang pertama adalah COPD. Sesiapa yang merokok, ni doktor sambung cerita tadi, paru dia dah rosak, jadi dia akan tak boleh bernafas, dia mencungap-cungap. Ada seorang pesakitnya umur 35 tahun, lelaki, muda lagi, masa awak kerja kat hospital lah. Dia ni ada pesakit penyakit COPD. Datang tak jaga. Satu hari family dia bawa dalam keadaan dia separuh sedar. Okey, maka apa doktor buat? Terpaksa lah melompat. Okey, sebab dia tak sedar, panggil, bang, buka mata semua. Dia tak buka mata. Nafas dia dah shallow breathing. Shallow breathing ni dia dah macam tu. Dia tak mencungap. Nyawa ikan. Okey, apa doktor buat lepas tu? Terpaksa buat. Kita terpaksa bagi gas. Tetapi kamu keringat, pesakit COPD, oksigen dalam badan dia tidak boleh dibagi 100%. Sebab kalau kita bagi oksigen dalam badan dia 100%, maka kita mempercepatkan kematian dia. Jadi kalau orang normal tak cukup oksigen, kita cek kan, kalau di hospital dia ada cek dekat jari ni. Okey, 80% kita bagi oksigen, kasih naik 90%, 100%. Tapi kalau pesakit COPD, kita tak boleh naikkan 80% sebab paru dia dah rosak. Jadi kita bagi secukup rasa, dia akan tetap mencungap-cungap 24 jam. Jadi kamu akan mencungap-cungap 24 jam tanpa rawatan. Jadi pesakit itu datang, doktor dah bagi oksigen, nampak tak increase, kita tidurkan dia, stopkan pernafasan dia, bagi ubat, dan kita intubate. Intubate ni kita masukkan tiup getah dalam kerongkong dia, sambung pada mesin supaya dia bernafas. Akhirnya lepas 4 hari, dia tak boleh maintain, meninggal. Umur 35, muda lagi, sebab merokok. Jadi kalau kamu nak jalan kehidupan macam tu, teruskan. Okey, kalau sayangnya diri anda, stop daripada sekarang. Kanser kamu tahu membawa kerosakan kepada paru, sakit jantung,
dia akan menyumbat darah yang pekat tadi bergumpal-gumpal, dia akan menyumbat kat jantung, maka jantung akan rosak dan sakit. Kamu pernah tengok orang sakit jantung tak? Okey. Kalau kita mengah pun kita dah rasa tak selesa. Kalau sakit lagilah. Okey, kamu kena ingat, sakit jantung sekali dia dah tersumbat dan rosak, kita tak ada reverse. Okey, tak boleh ghostan balik, tak boleh. Okey. So sementara tak terjadi, faktor merokok tu ada pada tangan kamu untuk kamu sendiri ubah, kamu mampu untuk ubah kalau kamu sayang jantung. Seterusnya, kalau dia tersumbat dekat nadi tangan dan kaki kamu, jari dan kaki kamu akan biru dan hitam sebab nadi salur darah tak sampai ke sini, akhirnya mati. Dan kerja doktor untuk cabut satu persatu jari-jari ni. Kalau dia cabut semua ni pun biru dan hitam, kita terpaksa potong. Ni kerja doktor dulu, potong jari dan tangan orang. Okey, sebab merokok. Okey, sebab merokok. Dan antaranya adalah mati pucuk. Sesiapa yang merokok di batas sains, dia akan mati pucuk. Kalau sekarang ni kamu main sabun, kamu boleh mengeras 7 inci contohnya, 6 inci ke. Bila 10 tahun kamu merokok, 1 inci pun tak naik. Okey, doktor cakap real ni. Sebab kamu kena faham, dekat kemaluan tersebut yang membuatkan keras adalah salur-salur darah. Okey, dia tak ada tulang. Kamu x-ray tak nampak tulang kat situ. Okey, dia salur darah. Bila merokok, darah tersebut pekat dan bergumpal, dia menyumbatkan salur darah kat sini. Maka bila kamu terangsang, okey, bila kita terangsang, kita steam. Dia tak boleh steam sebab darah tak boleh pergi secukupnya kat situ. Maka bila tak boleh steam, bila kamu dah kahwin, kamu nak buat hubungan, tak boleh. Okey, jadi malam pertama penuh penyesalan. Okey. So perempuan tolonglah cari bakal suami yang tak merokok. Okey, supaya kamu tak menyesal. Okey, itu pesan doktor. Moral of story. Okey. Nak dengar, tak nak sudah. Nanti kalau dah menyesal, kamu sendiri yang rugi. Okey, yang pun lelaki, kalau jujurlah tuan-tuan doktor kata, lelaki ini kekuatan. Kalau ni tak ada, baik potong bagi ikan makan, sedekah. Dan kamu tak boleh menunjuk ke lelakian kamu. Betul tak? Betul. Jadi suami tak boleh perform. Buat apa? Kan, doktor cakap direct je. Ada seorang pasangan datang. 2 orang, seorang lelaki seorang perempuan. Ni cerita betul. Umur dalam 35. Dia datang, asal dia ada nurse. Dia kata, doktor nak cerita sikit ni, doktor ada masalah. Masalah apanya ni? Ada nurse lah, segan saya nak cerita. Dah agak dah ni, mesti hal-hal sulit. Okey, tak apa, nurse keluar. Sebenarnya saya ada masalah. Masalah apa ni bang? Tak naik. Apa yang tak naik? Buat-buat tak tahulah. Kan kadang janji tak naik kan. Dia kata saya punya anu tu tak naik bersama isteri. Isteri dia diam je kan. Okey. Awak ni merokok tak? So dia kata merokok. Okey. Jadi itu salah satu. Ada cara, ada ubat dia. Jawapan tu biar doktor simpan dulu. Okey. Jadi sebelum terjadi, baik kamu ni. Kalau ada ubat sekalipun, dia punya reverse, ghostan dia tak 100%. Itu kamu ingat. So adik-adik sekalian, sayangilah Angry Bird kamu. Okey. Elok-elok sekarang boleh angry, jadi Angry Bird. So dah tak jadi Angry Bird, jadi bird to die. Yang tu tu. Kita cakap direct kat dia. Okey. So perempuan pula kalau merokok, ramai perempuan merokok sekarang ni doktor tengok. Hisap shisha dekat restoran siang malam tu, doktor lepak kat situ. Oh, beraya dihisap. Okey. Siapa yang merokok perempuan ni, dia kalau mengandung baby, dia akan gugur dan cacat. Sebab itulah pelajar lelaki janganlah cari isterinya merokok. Okey. Bukan bangga wife I merokok. Tak ada bangganya tu. Okey. Bangga tu, lepas tu anak keluar cacat. Masalah. Impact dia besar. Okey. So wanita kalau merokok boleh mendapat kanser lebih tinggi daripada lelaki. Ini kajian. Dan sesiapa yang merokok lebih cepat kelihatan tua.
Okey, sebab perubahan dari segi struktur kulit. Okey, ni dah ujung. Tolong tahu ya, mengikut Akta Tembakau. Okey, Akta Tembakau undang-undang yang dikeluarkan oleh kerajaan, sesiapa yang berumur 18 tahun ke bawah, macam kamu 16 tahun contohnya, siapa yang umur 18 tahun dan penguatkuasa kesihatan datang dan jumpa kamu, cek, okey, memiliki rokok atau merokok, tengah sembuh buat olah, buat apa semua, datang penguatkuasa, boleh dikenakan notis. Untuk dia akan keluarkan satu notis, tolong hadir ke mahkamah untuk perbicaraan dalam masa sebulan. Okey, ini undang-undang. Dan ramai yang dah kena di Seremban ni. Sebab doktor berbuih-buih nak terkeluar, nak tekat cerita pasal merokok, tapi still merokok lagi. Cara kedua adalah dengan bagi compound. Jadi kena datang mahkamah, dibicarakan pada usia 16 tahun. Okey, untuk bayar. Kalau kamu nak lepas daripada mahkamah, kamu kena bayar. Okey, sejumlah harga, puluh juga, boleh jadi ratus. Okey, of course bukan kamu bayar, mak ayah kamu bayar. Kalau mak ayah kamu tak bayar, mak ayah pun akan diheret ke mahkamah untuk menjawab ni. Jadi untuk pengetahuan semua, kami di kesihatan dan bahagian penguatkuasa amat aktif untuk menjalankan operasi stop smoking dengan kerjasama pejabat pelajaran daerah sekali. Jadi jangan marah kalau kamu kena. Okey, ini kena ingat. Okey, dari segi hukum, okey, mengatakan haram ya. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, jagalah diri sendiri, sayangi diri sendiri, dan terima kasih kerana menjadi pendengar terbaik. Dan itu saja. Lagi satu lupa point. Ada yang bertanya antara rokok, shisha dan juga elektronik, sigaret, kan? Sama ke beza? Okey? Kajian penuh belum dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, tetapi setakat ni apa penemuan diorang, shisha dan elektronik rokok memberikan kesan yang lebih dahsyat berbanding rokok biasa. Okey? Sebab shisha tak ada filter dan kita pakai arang, dan arang tu akan bertindak balas dengan bahan dalam kandungan shisha tersebut, dan kamu sedut terus asap arang tersebut ke dalam badan. Jadi risiko dia tinggi. Sama juga elektronik, sigaret, di mana dia tak pakai tembakau untuk dibakar keluarkan asap, dia gunakan cecair nikotin pure. So kandungan dia tinggi. Jadi bila kamu sedut, dia tak nampak asap sangat, tetapi dia punya vapor tu mengandungi nikotin yang tinggi. Okey, jadi pendek cerita, merokok tiga-tiga tu mendatangkan kesan yang negatif. Okey, berhentilah dan stoplah smoking atas kesihatan diri sendiri. Kalau kamu dah sakit, lagi sekali doktor kata kamu seorang-seorang yang tangguh. Mak ayah kamu pun boleh datang, tengok masa je, duduklah terlantar seorang-seorang ke hospital. Okey, itu saja. Jadi itu saja untuk sini. Kalau nak tanya persoalan, boleh add dalam Facebook, boleh pergi ke Twitter saya, kita boleh chat di sana. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.